Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan. Baik, pagi ini kita akan melihat kembali hadis yang kita baca pada minggu yang lepas dan minggu yang sebelumnya, iaitu sebuah hadis berkaitan dengan fasad atau kerosakan. Kita lihat hadis ini. Hadisnya agak panjang. Yang kita bincangkan adalah bahagian yang akhir daripada hadis ini. An Nu'man bin Bashir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Daripada Nu'man bin Bashir katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda dalam sebuah hadis agak panjang, dan di hujung hadis tersebut Nabi menyatakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya pada tubuh badan itu ada seketul darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila ia baik, akan baiklah tubuh badan itu keseluruhannya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila ia rosak, maka akan rosaklah seluruh tubuh badan itu. Ala wahyal qalb. Ketahuilah ia adalah qalb, ia adalah hati. Baik, hadis ini Nabi nyatakan tentang kerosakan ataupun fasad itu ia bermula dengan di dalam hati manusia. Hati ataupun akal manusia, yang mana kita dah sebutkan sebelum ini, fasad itu bermula dengan fasadul ilm. Bila mana manusia ini mempunyai ilmu berkenaan dengan dunia tetapi tiada ilmu berkaitan dengan agama, maka ia akan menyebabkan timbulnya kerosakan. Golongan-golongan yang terdahulu golongan-golongan yang terdahulu yang Allah telah binasakan mereka ini, Allah menyebutkan mereka sebagai golongan al-mufsidun, golongan yang melakukan kerosakan. Kerana apabila datangnya para rasul menyampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka, menyampaikan wahyu ilmu daripada Allah kepada mereka, mereka berasa bangga dengan ilmu yang ada pada mereka dan mereka memandang hina, memandang remeh tentang kepada ilmu yang dibawa oleh para nabi dan juga rasul itu.
bagi mereka ilmu yang mereka ada itu sudah pun mencukupi. Dan ilmu yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul itu tak dapat beri apa manfaat kepada kehidupan mereka. Kerana bagi mereka, mereka telah pun memiliki apa yang mereka kehendaki. Allah nyatakan dalam surah 40 ayat 83. Bukan nak buka, bukan untuk you datang cerita masalah, bukan nak tak mendengar masalah, bukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, maka tak kala telah datang para rasul kepada mereka membawa keterangan-keterangan, kitab-kitab wahyu itu kepada mereka, farihu bima indahum minal ilm, mereka berasa gembira dengan ilmu yang ada di sisi mereka. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan kemudiannya apa yang mereka perolok-olokkan itu akan meliputi mereka, iaitu ancaman berkenaan dengan azab kepada golongan yang ingkar, yang melakukan kerosakan itu, tapi mereka memperolok-olokkan ilmu yang dibawa oleh para rasul itu. Begitu juga mereka memperolok-olokkan para rasul itu, maka kemudiannya azab daripada Allah akan meliputi mereka. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah. Tak kala mereka melihat azab daripada kami, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah semata-mata. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami kufur, kami ingkari perkara-perkara yang telah menjadikan kami ini golongan yang musyrik. Jadi ini golongan yang apabila datangnya para rasul kepada mereka membawa ilmu daripada Allah, kitab itu, maka mereka memandang hina, memandang remeh, dan mereka berbangga, bergembira dengan ilmu mereka. Dan ini kita sebutkan sebagai golongan yang mengalami kerosakan pada ilmu mereka. Dan ini juga golongan yang Allah nyatakan dalam satu lagi ayat, surah 30 ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna, mereka mengetahui, iaitu mereka belajar sampai mereka pandai, mereka menguasai tentang perkara-perkara yang zahir daripada kehidupan dunia ini. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka terhadap hari akhirat, mereka adalah golongan yang lalai. Jadi ini golongan yang ada ilmu tentang dunia tetapi tak ada ilmu tentang akhirat. Golongan yang bijak pandai tentang dunia tetapi jahil tentang akhirat. Sedangkan Allah nyatakan antara perkara yang paling penting yang dapat menjadikan seorang itu takutkan Allah adalah ilmu itu. Dalam surah 35 ayat 28, di hujung ayat ini Allah nyatakan,
innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya tidak lain yang takutkan Allah itu di kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Al-ulama itu maknanya orang-orang yang berilmu. Jadi manusia yang ada ilmu tentang dunia, tapi kemudiannya mereka ingkar kepada Allah, itu kerana disebabkan ilmu yang ada pada mereka tak membawa mereka kepada takutkan Allah. Tapi sebaliknya ilmu yang ada pada mereka hanya menyebabkan mereka ingkar kepada Allah dan mereka merasakan bahawasanya seolah-olah kehidupan di dunia itu kehidupan yang selama-lamanya, yang lebih utama jika dibandingkan dengan hari akhirat. Kerana golongan yang rosak ilmunya itu, dia akan menyebabkan berlakunya kerosakan pada niat, pada tujuan, pada kehendak mereka. Manusia yang sepatutnya Allah ciptakan, yang tujuan mereka diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tapi disebabkan tak ada ilmu pada mereka, maka mereka tidak memenuhi tujuan mereka diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan manusia, berikan pelbagai nikmat kepada mereka, bukan semata-mata untuk hidup di dunia ni, tapi berusaha bersungguh-sungguh di dunia ni, mengumpulkan pahala untuk hidup kekal pada hari akhirat nanti. Di golongan yang rosak ilmunya menyebabkan rosaknya pada niat, pada kehendak, pada tujuan hidup mereka. Allah sebut tentang golongan yang rosak ilmunya ini, yang menyebabkan rosaknya kehendak mereka. Allah sebut dalam surah surah 53 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. Maka berpalinglah kamu, tinggalkanlah kamu wahai Muhammad golongan yang mereka berpaling daripada peringatan kami, berpaling daripada Al-Quran. Walam yurid illal hayatad dunya, tidak lain mereka menginginkan hanyalah kehidupan dunia ini. Dzalika mablaghuhum minal ilm, demikian itulah tujuan yang terakhir, dapat puncak matlamat mereka yang tertinggi daripada ilmu yang mereka ada, iaitu untuk mendapatkan dunia. Dan ilmu yang ada juga ilmu berkaitan dengan dunia, tak ada ilmu tentang akhirat, maka tentulah kehendak mereka itu untuk mendapatkan dunia tapi melupakan akhirat. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang lebih mengetahui tentang siapakah yang telah sesat daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui tentang siapakah golongan yang mendapat petunjuk. Ini Allah sebutkan tentang golongan yang rosak ilmunya dan menyebabkan kemudiannya rosak pada tujuan hidup mereka, kehendak mereka, ataupun matlamat mereka itu. Dan apabila rosaknya kehendak, matlamat ataupun tujuan hidup mereka itu, maka tentulah perbuatan ataupun amalan yang mereka lakukan juga merupakan perbuatan ataupun amalan yang
yang rosak. Itu menyebabkan berlakunya kerosakan yang ketiga, iaitu fasadul amal. Yang pertama, fasadul ilmi, kerosakan pada ilmu. Yang kedua, fasadul qasdi, rosaknya pada kehendak ataupun tujuan hidup itu. Yang ketiganya, fasadul amal, kerosakan pada amalan ataupun perbuatan. Di kerosakan pada amalan ataupun perbuatan itu merupakan hasil daripada kedua-dua tadi. Kerosakan pada ilmu dan juga pada kehendak akan melahirkan kerosakan pada amalan. Jadi amalan yang rosak itu, yang pertamanya ia merujuk kepada amalan atau perbuatan yang memang jelas ia merupakan dosa dan juga maksiat kepada Allah. Perbuatan yang jelas merupakan dosa dan juga maksiat kepada Allah. Yang keduanya, amalan yang rosak juga merujuk kepada amalan yang zahirnya dilihat seperti amalan yang soleh, tapi hakikatnya ia merupakan amalan yang tidak diterima di sisi Allah. Jadi amalan yang rosak itu ada dua, itu amalan yang memang jelas dilihat sebagai suatu amalan dosa dan juga maksiat, yang pertama. Dan keduanya, amalan yang zahirnya dilihat seperti amalan yang soleh, tapi sebenarnya di sisi Allah ia juga merupakan amalan yang rosak, yang tak diterima dan tak diberikan ganjaran atas amalan tersebut. Allah menyebutkan dalam surah 10 ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Kadzalika kazzaba alladhina min qablihim. Fanzur kaifa kana 'aqibatul zalimin. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lam ya'tihim ta'wiluh. Bahkan mereka terburu-buru, mereka segera mendustakan ayat-ayat Al-Quran itu, sedangkan ilmu yang ada pada mereka belum mendatangkan kefahaman yang memberikan penjelasan kepada mereka. Di golongan yang ingkar, ada yang apabila mereka mendengar sahaja ayat-ayat Allah, mereka mendengar sahaja hadis-hadis Nabi, maka mereka segera mendustakan Al-Quran dan juga As-Sunnah itu, sedangkan mereka belum lagi mendengar penjelasan tentangnya. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikian itulah orang-orang yang telah mendustakan sebelum daripada mereka. Fanzur kaifa kana 'aqibatuz zalimin. Maka lihatlah bagaimana akibat bagi golongan yang zalim itu. Di golongan yang ingkar kepada Allah, ada golongan yang memang mereka ini Allah nyatakan
sama ada disampaikan kepada mereka peringatan kepada ayat-ayat Allah ataupun tidak disampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka sikap mereka tetap sama, iaitu mereka memang telah pun menutup hati mereka daripada kebenaran, enggan menerima kebenaran tersebut, bahkan enggan, sebagainya enggan mendengar tentang perkara tersebut. Kita tengok sekejap ayat surah 2, ayat yang ke-6. Ya, Allah nyatakan dalam ayat yang ke-6 ini tentang golongan yang disebut sebagai golongan kafir ingkar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sungguhnya orang-orang yang kafir ingkar itu, sawa'un 'alaihim, sama sahaja ke atas mereka, anzartahum, sama ada engkau memberikan ancaman kepada mereka, am lam tunzirhum, ataupun engkau tidak menyampaikan ancaman kepada mereka, la yu'minun, mereka takkan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah telah mengunci mati hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan ke atas penglihatan mereka adanya tutupan. Walahum azabun azim, dan bagi mereka siksaan yang dahsyat. Ini golongan disebut kafir ingkar, yang mana mereka memang golongan yang menutup hati mereka daripada kebenaran. Sama ada disampaikan dakwah ataupun tidak, tetap sama juga keadaan mereka ini. Jadi mereka berbeza dengan sebahagian lagi golongan yang kafir juga, tetapi mereka terbuka untuk mendengar, terbuka untuk mengkaji, terbuka untuk mencari kebenaran itu. Maka ini golongan yang Allah akan memberikan hidayah kepada mereka jika mereka berusaha untuk mencari hidayah itu. Tapi kalau mereka sendiri yang menutup hati mereka, menjauhkan diri daripada kebenaran, enggan untuk mendengarnya, enggan untuk memahaminya, maka ini golongan yang Allah akan kunci mati hati mereka disebabkan sikap mereka itu sendiri. Dalam ayat dalam surah 10 ayat 39 tadi Allah sebutkan tentang golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah walaupun belum sampai kepada mereka ilmu ataupun kefahaman. Mereka enggan untuk mendengar, untuk memahami penjelasan tentang kebenaran itu. Tapi mereka segera untuk mendustakannya. Demikianlah yang berlaku kepada golongan yang terdahulu, yang mereka berulang kali disampaikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka tetap juga mendustakan ayat-ayat Allah dan para rasul mereka, lalu Allah menimpakan azab ke atas mereka. Wa minhum may yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih. Sebahagian daripada mereka ada yang beriman kepada Al-Quran itu. Ini yang golongan yang kita kata tadi, walaupun asalnya kafir, ingkar, bahkan musyrik kepada Allah, tapi mereka terbuka untuk mendengar, terbuka untuk mengkaji, terbuka untuk mencari kebenaran. Maka mereka akan beriman bila mereka melihat kebenaran tersebut. Wa minhum man la yu'minu bih. Dan sebahagian lagi orang yang memang mereka takkan beriman kepadanya. Ini sama seperti ayat surah 2 ayat 6 tadi. Sampaikan dakwah ataupun tidak, tetap juga sama keadaan mereka. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang golongan yang mufsid, yang melakukan kerosakan itu. Ini golongan yang kerosakan yang mereka lakukan adalah mendustakan Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Allah. Itu antara kerosakan yang paling besar yang dilakukan oleh manusia adalah mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan
para rasul yang Allah utuskan. Wa in kazzabuka, dan jika mereka mendustakan kamu wahai Muhammad, faqul li amali wa lakum amalukum, maka katakanlah, bagiku amalanku dan bagi kamu amalan kamu. Antum bari'una mimma amal, kamu tidak akan bertanggungjawab terhadap apa yang aku kerjakan. Wa ana bari'un mimma ta'malun, dan aku juga tidak bertanggungjawab, berlepas diri terhadap apa yang kamu semua lakukan, kerjakan. Ini golongan yang mereka fasadul amal yang besar yang mereka lakukan adalah mendustakan Al-Quran dan mendustakan Rasul itu. Allah sebut di sini sebagai mufsidin, orang-orang yang melakukan kerosakan. Kemudian dalam surah uh, 26 surah 26 ayat 150. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha wa ati'un wa la tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Fattaqullah wa ati'un, dan takutlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah, dan ta'alah kamu semua kepadaku. Wala tuti'u amral musrifin, dan janganlah kamu mentaati, mengikuti perintah orang-orang yang melampaui batas. Allazina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, yaitu orang-orang yang mereka melakukan kerosakan di muka bumi ini dan mereka tidak melakukan perbaikan. Di sini Allah nyatakan tentang kisah Nabi Saleh. Nabi Saleh yang menyampaikan dakwah kepada kaumnya, yang mana mereka ini melakukan kerosakan yang paling besar, iaitu dengan mensyirikkan Allah. Mereka mensyirikkan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para rasulnya, dan kemudian melakukan kerosakan-kerosakan yang lain dalam bentuk dosa dan juga maksiat. Dan di sini kata Nabi Saleh kepada kaumnya, takwalah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu semua kepadaku, dan janganlah kamu mentaati, mengikuti perintah golongan yang melampaui batas, itu para pembesar-pembesar mereka. Janganlah mengikuti para pembesar-pembesar mereka yang mensyirikkan Allah itu, allazina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, iaitu yang mereka melakukan kerosakan di muka bumi ini dalam bentuk syirik yang mereka lakukan, dan kerosakan-kerosakan yang lain, sama ada melibatkan kezaliman kepada manusia yang lain ataupun dosa-dosa mereka yang mereka lakukan yang khusus hanya melibatkan mereka dengan Allah. Ada dosa yang melibatkan mereka dengan Allah, ada dosa yang melibatkan mereka dengan manusia yang lain. Itu semua termasuk dalam fasad itu. Yang paling besar sekali adalah mensyirikkan Allah.
wala yuslihun, dan mereka tidak melakukan kebaikan. Kemudian dalam surah 3 ayat 364, daripada ayat yang ke-6, 63, 63, 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw fa innallaha 'alimun bil mufsidin. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Dan jika kamu berpaling, kalau mereka berpaling, iaitu golongan Ahlul Kitab itu, fa innallaha alimun bil mufsidin, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang melakukan kerosakan, mufsidin. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad, wahai Ahlul Kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kemarilah kamu kepada kalimah yang sama di antara kami dan kamu, alla na'budu illallah, iaitu janganlah kita semua ini mengabdikan diri melainkan hanyalah kepada Allah semata-mata, wala nusyrika bih, dan janganlah kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan janganlah sebahagian di kalangan kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dan jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawasanya kami ini adalah orang-orang yang muslim, yang tunduk patuh berserah diri. Di sini Allah sebutkan lagi tentang golongan al-mufsidin, iaitu golongan Ahlul Kitab yang mereka ini mengatakan mereka beriman kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Walaupun di sini disebutkan golongan Ahlul Kitab, tapi pengajaran daripada ayat ini umum, iaitu untuk semua sekali golongan yang mereka mengaku beriman kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu merupakan kerosakan. Amalan yang paling besar adalah perbuatan mensyirikkan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, dan mendustakan Rasul yang Allah utuskan itu. Dan di samping perbuatan syirik dan pendustaan ke atas kitab dan juga Rasul itu, Allah juga menyebutkan tentang fasad itu, ia juga meliputi perkara-perkara yang melibatkan dosa yang lain. Contohnya yang disebutkan dalam surah 47 ayat 22.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Boleh jadi kamu apabila kamu berpaling daripada kebenaran itu. Tawalla itu di sini, tawalla itu ada dua makna. Yang pertama berpaling, satu lagi dilantik. Berkalimah wali itu. Di sini sama ada yang pertama merujuk kepada berpaling daripada kebenaran ataupun golongan yang mempunyai kekuasaan. Mempunyai kekuasaan, dilantik menjadi para pemimpin contohnya, tapi kemudian melakukan kerosakan. Tufsidu fil ardi, melakukan kerosakan di muka bumi. Wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan silaturahim. Jadi kerosakan di sini dikaitkan dengan memutuskan hubungan silaturahim, juga termasuk dalam fasadul amal itu suatu perbuatan yang mendatangkan dosa. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah melaknati mereka, fa asammahum wa a'ma absarahum, lalu Allah akan membutakan, Allah akan memekakkan telinga-telinga mereka dan membutakan mata-mata mereka, sehingga mereka tak dapat untuk melihat kebenaran itu. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apabila Allah memekakkan telinga mereka dan membutakan mata mereka, maka hati mereka akan tertutup, lalu mereka tidak mentadabbur ayat-ayat Allah, mereka tidak membaca, mengkaji, mengambil peringatan, mengikut ayat-ayat Allah itu. Inilah golongan disebutkan sebagai yang melakukan kerosakan. Di antara perbuatan mereka, mereka memutuskan silaturahim, dan juga disebutkan di sini Allah membutakan mata mereka, memekakkan pendengaran mereka, dan mereka juga golongan yang tidak mentadabbur ayat-ayat Allah itu. Ini ada kaitan dengan kita sebut yang sebelum ni, iaitu perbuatan mendustakan ayat-ayat Allah dan juga mendustakan para rasul. Dalam satu lagi ayat dalam surah 28 ayat 77. Ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin.
wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu adalah daripada kaum Nabi Musa. Lalu dia melampaui batas ke atas mereka. Wa atainahu minal kunuz, dan kami telah kurniakan kepadanya harta yang banyak. Ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbah ulil quwwah, di mana anak-anak kunci kepada gudang kekayaan Qarun itu, ia dipikul oleh sebilangan orang-orang yang besar, yang kuat badannya. Allah nak menggambarkan betapa kayanya Qarun itu, yang kunci kepada gudang-gudangnya saja dipikul oleh kumpulan orang-orang yang besar tubuh badannya. Apatah lagi harta yang ada di dalam gudang itu. Iz qala lahu qaumuhu la tafrah. Ingatlah tak kala kaumnya yang beriman berkata kepada Qarun, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah engkau berasa megah, sombong dengan kekayaan itu. Sesungguhnya Allah, dia tidak sukakan golongan yang bermegah-megah, golongan yang sombong. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan carilah pada harta yang banyak yang Allah kurniakan kepada kamu itu, wahai Qarun. Carilah pahala untuk dibawa pada hari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu daripada kehidupan dunia ini. Jadi kaumnya yang beriman memberikan nasihat kepada Qarun supaya menggunakan harta yang banyak itu dengan baik, dan menggunakannya kepada perkara-perkara yang boleh membawa kebaikan, membawa pahala buat dirinya. Bukan sekadar hanya dibangga-banggakan untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia, ataupun dihabiskan kepada perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat ataupun pahala buatnya. Dan bila mana Allah perintahkan supaya harta itu digunakan untuk mendatangkan pahala, bukanlah maknanya supaya meninggalkan dunia ni. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu daripada kehidupan dunia ni. Sebahagian daripada harta itu boleh digunakan untuk kehidupan yang baik dunia ini dengan cara yang sepatutnya. Tidak berlakunya pembaziran, tidak berlakunya ataupun tidak terlibat dengan perbuatan yang mungkin boleh menzalimi manusia yang lain. Tetapi Allah mengizinkan harta itu digunakan, harta yang kita ada digunakan untuk kehidupan kita di dunia ni. Tapi kita kena ingat yang lebih utama adalah supaya ia dapat memberikan pahala kepada kita untuk dibawa pada hari akhirat nanti. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Kita kena gunakan dengan sebaik-baiknya supaya ia mendatangkan pahala buat kita. Di harta yang kita ada, masa, kesihatan yang kita ada, anak-anak yang kita ada, jika semua itu sepatutnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar ia dapat mendatangkan pahala buat kita pada hari akhirat nanti. Bukan sekadar dilihat sebagai nikmat, kesenangan dunia semata-mata. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala
tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu dia tidak sukakan golongan yang melakukan kerosakan. Dua ayat ni menyebutkan tentang Qarun yang dikurniakan dengan harta yang banyak, tapi dengan harta yang banyak itu menjadikannya sebagai seorang yang sombong, yang bermegah-megah. Jadi itu merupakan suatu bentuk kerosakan. Itu sifat bermegah-megah dengan nikmat yang diberikan. Kemudian juga kerosakan di sini meliputi harta itu digunakan untuk perkara yang tidak mendatangkan pahala buat dirinya. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain yang Allah kurniakan tak digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mendatangkan pahala kepada pemiliknya. Itu juga merupakan suatu bentuk kerosakan. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah 18 ayat 103. Tadi kita sebutkan tentang golongan yang mensyirikkan Allah, yang mendustakan kitab, mendustakan Rasul, dan juga mereka melakukan dosa-dosa dan juga maksiat yang jelas. Ini semua termasuk ke dalam fasad jenis yang pertama, iaitu dalam bentuk dosa dan juga maksiat yang jelas. Ada fasad dalam bentuk yang kedua, iaitu ia zahirnya perkara yang dianggap sebagai perbuatan yang baik, tetapi sebenarnya di sisi Allah ia tidak mendatangkan apa-apa manfaat atau perkara merugikan orang yang melakukannya. Dalam surah 18 ayat 103 ni Allah nyatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kami khabarkan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi sekali amalan mereka. Banyak perbuatan yang zahirnya, perbuatan yang baik mereka lakukan ketika di dunia, tetapi sebenarnya tidak mendatangkan apa-apa manfaat kebaikan buat mereka. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, iaitu orang-orang yang telah hilang lenyap segala usaha mereka dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, sedangkan mereka menyangka bahawasanya mereka telah melakukan sebaik-baik perbuatan. Dan mereka sangka telah banyak kebaikan mereka lakukan, tapi rupa-rupanya semua amalan baik yang mereka lakukan itu tidak mendatangkan manfaat kebaikan buat mereka pada hari akhirat. Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan yang ingkar kepada pertemuan dengannya. Fahabitat a'maluhum, lalu akan terhapus segala amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami takkan timbang sedikit pun amalan mereka pada hari kiamat nanti.
Jadi ini golongan yang paling rugi ini adalah golongan, ada beberapa golongan. Yang pertamanya golongan yang mereka buat kebaikan yang banyak ketika di dunia. Tapi sayangnya kebaikan yang banyak tersebut dibuat bukan atas dasar keimanan kepada Allah. Buat kebaikan yang banyak tetapi tak beriman kepada Allah, tapi mensyirikkan Allah. Di golongan yang sebegini, berapa banyak kebaikan sekalipun yang mereka lakukan, ia tetap tak akan dinilai di sisi Allah. Kerana asas untuk Allah nilai suatu amalan itu adalah keimanan atau tauhid kepada Allah. Tapi apabila mereka melakukan kebaikan tetapi tidak beriman dan tidak mentauhidkan Allah, maka semua perbuatan itu dia tak akan dinilai sedikit pun. Di sini Allah sebutkan, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tak akan timbang sedikit pun perbuatan tersebut. Ini golongan yang paling rugi. Satu lagi, golongan yang kedua merujuk kepada golongan yang mereka melakukan amalan yang zahirnya amalan yang soleh yang Allah perintahkan, tetapi dia terlibat dengan riak contohnya, juga akan menyebabkan amalan tersebut tak akan dinilai sedikit pun di sisi Allah. Buat amalan yang soleh yang Allah perintahkan tetapi riak. Dan ini ada Allah sebutkan dalam surah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala-pahala sedekah kamu dengan perbuatan mengungkit dan menyakitkan hati orang yang lain, itu penerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya kerana riak, untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Di sini Allah sebutkan tentang golongan yang buat amalan yang soleh, iaitu sedekah ataupun infak, dan kemudiannya dia pahalanya itu hilang, terhapus disebabkan perbuatan mengungkit dan menyakitkan hati serta riak itu. Ria'an nas wa la yu'minu billah wal yawmil akhir. Dan yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia akan jadi sama. Orang yang beriman tetapi buat amalan kemudian disertai dengan riak, ataupun kalau sedekah tu dia disertai dengan perbuatan mengungkit itu, maka ia akan menghapuskan pahala amalan tersebut, sama seperti mana perbuatan itu dibuat oleh golongan yang tak beriman kepada Allah, yang sedekah contohnya, dia tetap tak dapat pahala, sama juga golongan ini. Famasaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab. Perumpamaan golongan ini seperti perumpamaan sebiji batu yang licin yang di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun,
fatarakahu salda. Lalu batu tersebut ditimpa oleh hujan yang lebat dan menyebabkan batu tersebut menjadi bersih, licin, hilang segala jenis tanah di atasnya. Jadi batu itu merujuk kepada amalan ataupun diri orang yang beriman itu. Tanah itu merujuk kepada pahala yang sepatutnya dia dapat. Tapi kemudiannya pahala itu hilang disebabkan hujan. Hujan itu merupakan perbuatan mengingkit, kemudian riak, menyebabkan pahala itu akan hilang. Lalu meninggalkan batu itu menjadi bersih, seolah-olah dia tak pernah ada apa pahala itu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, dan mereka takkan dapat untuk menguasai, iaitu mendapat hasil daripada perbuatan mereka itu, apa yang telah mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah takkan memberikan hidayah kepada kaum yang kafir, yang ingkar itu. Jadi ini amalan yang rosak juga. Yang pertama tadi, amalan yang memang jelas dosa dan juga maksiat kepada Allah, itu memang jelas. Yang keduanya, amalan yang rosak itu juga adalah amalan yang zahirnya dilihat seperti amalan yang soleh, tetapi disebabkan niat yang salah, maka ia juga menjadi amalan yang sia-sia. Dan kemudian juga ia merujuk kepada amalan yang menyalahi perintah Allah dan juga Rasul. Dalam surah 57 ayat 27, perbuatan yang dianggap sebagai baik tapi sebenarnya ia menyalahi perintah Allah dan juga sunnah Rasul itu. Allah sebutkan di sini tentang golongan Ahlul Kitab. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Kemudian kami menyusulkan sesudah daripada mereka, para rasul itu silih berganti. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam, dan kami menyusulkan Nabi Isa ibnu Maryam. Wa atainahul Injil, dan kami kurniakan kepadanya Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah, dan kami menjadikan di dalam hati orang-orang yang mengikut Nabi Isa itu sifat kasih sayang dan belas kasihan. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan kemudian mereka mengada-adakan rahbaniyah. Mereka mengada-adakan, mereka reka, mereka melakukan bid'ah dalam agama mereka dengan mengada-adakan rahbaniyah, kerahiban. Kerahiban itu adalah perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan Allah tak perintahkan perkara tersebut. Di antara bentuk rahbaniyah yang mereka lakukan adalah contohnya paderi tak boleh untuk berkahwin. Jadi itu tak diperintahkan pun oleh Allah. Para Nabi dan Rasul sendiri mereka berkahwin. Tetapi mereka ini kononnya nak mendekatkan diri kepada Allah, mereka mengada-adakan perbuatan yang bagi mereka ini perbuatan yang baik, sedangkan Allah tak perintahkan pun ke atas mereka. Itu disebutkan sebagai perbuatan yang baru yang direka-reka, bid'ah dalam agama itu. Ma katabnaha alaihim, tidak kami perintahkan ke atas mereka, illa btigha'a ridwanillah, dan mereka melakukan perbuatan itu untuk mencari keridaan Allah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dan mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang sebenar-benarnya. Jadi ini juga bersamaan dengan sebuah hadis di mana ada 3 orang sahabat yang bertemu dengan isteri-isteri Nabi, bertanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Dan selepas mereka mendengar penjelasan isteri-isteri Nabi itu,
mereka mengatakan bahawa salah seorang daripada mereka hendak berpuasa, tak nak berbuka. Seorang mengatakan nak bangun malam, tak nak tidur, tak nak berehat. Seorang lagi mengatakan tak nak berkahwin. Kerana pada pendapat mereka, ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan Nabi bila mendengar kata-kata mereka itu, Nabi memanggil mereka, Nabi nyatakan bahawa baginda juga berpuasa dan berbuka. Baginda juga bangun malam dan berehat. Baginda juga berkahwin dengan wanita. Siapa yang membenci sunnah Nabi, maka dia bukan termasuk di kalangan Nabi. Di perbuatan yang mungkin sebagai manusia anggap baik, tetapi kerana ia berlebih-lebihan, dia menyalahi apa yang Nabi lakukan, maka ia juga termasuk dalam perbuatan yang rosak, yang tak berikan manfaat kepada pelakunya. Seperti mana kaum Nasrani, mereka mengada-adakan rahbaniyah. Begitu juga sebagai umat Islam, melakukan perkara-perkara yang dianggap sebagai ibadah tapi sebenarnya tak diperintahkan Allah dan juga Rasul, dengan tujuan dilakukan dengan untuk mengharapkan keridaan daripada Allah, tetapi sayangnya ia tidak memberikan manfaat atau pahala buat mereka. Fa'ataina allazina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Kami kurniakan kepada orang-orang yang beriman di kalangan mereka ganjaran buat mereka, dan kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi itu yang kita sebutkan tentang fasadul amal, kerosakan pada amalan. Yang pertama merujuk kepada amalan yang jelas-jelas dosa dan juga maksiat kepada Allah. Yang paling besar adalah perbuatan mensyirikkan Allah, kemudian mendustakan ayat-ayat Allah dan para rasul yang Allah utuskan, dan juga melibatkan dosa-dosa yang lain, sama ada dosa yang antara manusia dengan Allah ataupun dosa yang melibatkan manusia dengan manusia yang lain, juga termasuk dalam kerosakan. Kemudian keduanya, amalan yang zahirnya adalah amalan yang soleh, tetapi ia juga amalan yang rosak disebabkan yang pertama niatnya itu bukan kerana Allah, riak, tapi yang keduanya kerana ia menyalahi perintah Allah dan juga Rasul. Maka kedua-duanya dikira sebagai amalan yang rosak, yang tidak memberikan manfaat kepada pelakunya pada hari akhirat nanti. Baik. Jadi pagi ini kita lihat tentang fasad yang ketiga, fasadul amal. Ya, yang disebutkan dalam hadis ni adalah berkaitan dengan kerosakan yang berlaku kepada manusia itu. Ia bermula dengan kerosakan pada hati manusia itu. Kerosakan ilmu dan juga kerosakan kehendak tujuan hidup. Kemudiannya akan melahirkan kerosakan yang ketiga, iaitu kerosakan pada amalan ataupun perbuatan manusia itu. Baik. Jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam kelas akan datang. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak minta Ustaz berikan contoh kerusakan hati. Okay. Kerosakan hati itu dia merujuk kepada beberapa perkara lah. Yang pertamanya apabila niat seorang itu rosak, niat ataupun kehendak tujuan hidup seorang itu rosak. Jadi seorang yang sepatutnya tujuan hidupnya mengabdikan diri kepada Allah, tapi disebabkan yang pertama tadi ilmunya rosak, maka menyebabkan kehendak niatnya itu rosak. Satu lagi, rosaknya hati itu apabila ia dicemari oleh penyakit-penyakit hatilah, seperti hasad, dengki, kemudian takabur dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam kerosakan pada hati itu. Baik, terima kasih Ustaz.
Okey, sama-sama. Baik, jadi setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat Allah dan daripada hadis-hadis ini. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita semua daripada ditimpa ketiga-tiga jenis kerosakan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.